Rasul junjungan, penyuluh alam sekalian umat. Hadis dan Al-Quran itu pegangan, panduan cara hidup agim. Assalamualaikum semua, nama saya Hazim. Video kali ini, saya akan memulakan dengan memperkenalkan tokoh akhlak Islam yang sangat terkenal, iaitu Imam Al-Ghazali. Hai semua, saya Arif. Saya akan menerangkan tentang latar belakang dan biodata Imam Al-Ghazali serta sumbangan beliau dalam bidang ilmu Islam. Assalamualaikum, saya Fahmi. Saya akan berkongsi tentang karya-karya penting Imam Al-Ghazali dan bagaimana pemikirannya memberi kesan kepada masyarakat Islam. Salam sejahtera semua, saya Asnawi. Pada video kali ini, saya akan menghuraikan tentang konsep akhlak dan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Hari ini kami akan berkongsi tentang seorang tokoh besar dalam sejarah Islam yang sangat terkenal dalam bidang akhlak dan kerohanian, iaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali atau nama penuhnya Abu Hamid Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 1058 Masihi di Tus, Parsi. Beliau dikenali dengan gelaran Hujatul Islam kerana kehebatan ilmu dalam mempertahankan ajaran Islam. Beliau merupakan seorang ilmuwan yang sangat hebat dan menguasai pelbagai bidang ilmu, seperti fiqh, akidah, tasawuf, falsafah dan juga pendidikan. Antara karya agung Imam Al-Ghazali ialah kitab Ihya Ulum Al-Din yang membincangkan Mengenai penyucian jiwa dan pembentukan akhlak dalam kehidupan seorang Muslim. Selain itu, beliau juga menulis kitab Tahafut Al-Falasifah, iaitu sebuah karya yang mengkritik beberapa pemikiran ahli falsafah yang bercanggah dengan ajaran Islam. Keistimewaan Imam Al-Ghazali ialah beliau bukan sekadar seorang ilmuwan, tetapi juga seorang tokoh yang menekankan keseimbangan antara ilmu zahir dan penyucian batin. Menariknya, beliau pernah mengalami krisis spiritual dalam hidupnya sehingga mengambil keputusan meninggalkan jawatan sebagai profesor untuk mengembara mencari ketenangan rohani. Daripada pengalaman tersebut, lahirlah pemikiran tasawuf yang lebih matang dan seimbang. Akhlak adalah dasar penting dalam kehidupan manusia. Jelaslah bahawa Imam Al-Ghazali merupakan tokoh pembaharu yang berjaya menghidupkan kembali nilai akhlak dan kerohanian dalam masyarakat Islam. Seterusnya, kita akan melihat dengan lebih lanjut tentang konsep akhlak dan tasawuf menurut Imam Al-Ghazali. Kami akan menghuraikan konsep akhlak Islamiah dan tasawuf. Menurut Imam Al-Ghazali, krisis masyarakat bukan berpunca daripada kekurangan undang-undang semata-mata, Betul, ada punca yang lebih mendalam. tetapi berpunca daripada kerosakan hati manusia. Oleh itu, pembinaan akhlak mesti bermula daripada pembinaan dalaman jiwa. Ya, betul. Beliau menekankan bahawa akhlak bukan sekadar perbuatan luaran seperti bercakap sopan atau membantu orang lain. Tetapi ia adalah keadaan jiwa yang mantap, sehingga kebaikan itu dilakukan secara spontan tanpa paksaan. Ini menunjukkan bahawa perubahan sebenar masyarakat mesti bermula dengan perubahan individu. Betul, kita kena ubah diri dulu. Mari kita amalkan. Seterusnya, konsep akhlak Islamiah menurut Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa ilmu mesti disertai dengan adab keikhlasan. Betul, itu penting. Jika tidak, ilmu boleh menjadi punca kesombongan dan kerosakan. Sebagai contoh, betul, kita kena rendah hati. Seseorang yang berilmu tinggi tetapi sombong mungkin menggunakan ilmunya untuk menjatuhkan orang lain. Dalam konteks moden, kita dapat lihat individu yang bijak tetapi menyebarkan kebencian dan fitnah. Ini menunjukkan ilmu tanpa akhlak boleh memudaratkan masyarakat. Betul, kita kena ingat pesan itu. Oleh itu, Imam Al-Ghazali menekankan konsep mujahadah diri, iaitu usaha bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Mujahadah ini termasuk mengawal kemarahan, mengawal keinginan untuk dipuji dan sentiasa bermuhasabah diri. Sebagai contoh, bila kita berjaya dalam peperiksaan, ianya melatih diri untuk bersyukur dan tidak merendahkan orang lain. Pendekatan ini sangat relevan dalam pendidikan sivik. Betul, ya, pendekatan ini bagus untuk belajar bersama. Kerana ia melatih pelajar membina karakter, bukan sekadar mengejar pencapaian akademik. Betul, karakter lebih penting. Setuju. Selain itu, tasawuf menurut Imam Al-Ghazali ialah proses membersihkan hati Daripada sifat-sifat tercelah dan menghiasinya dengan sifat terpuji, itu akan membuat kita lebih baik. Antara penyakit hati yang ditekankan ialah riak. Betul, ia merosakkan amalan baik kita. Kita harus ikhlas dalam setiap perbuatan. Selain itu, takabur merasakan diri lebih baik daripada orang lain. Dan yang paling teruk hasad iaitu tidak senang melihat kejayaan orang lain. Jadi matlamat utamanya ialah mendekatkan diri kepada Allah. Betul, dengan membaca dan berdoa kita akan lebih tenang. InsyaAllah. Sekarang kita akan bahas tentang sumbangan Imam Al-Ghazali dalam membentuk masyarakat madani. Imam Al-Ghazali menekankan pendidikan bukan sekadar ilmu saja,
tetapi akhlak. Ilmu tanpa akhlak boleh membawa kerosakan kepada individu dan masyarakat. Ini kerana pendidikan berakhlak melahirkan pemimpin dan rakyat bertanggungjawab. Ilmu yang disertai akhlak menyuburkan keamanan dan keharmonian masyarakat. Melalui cara murid belajar menghormati guru dan sesama rakan, membentuk pendidikan berakhlak. Seterusnya, hati yang bersih membimbing manusia membuat keputusan yang adil. Caranya Imam Al-Ghazali menekankan disiplin, kejujuran, dan kesabaran dalam pembelajaran. Kesannya, generasi berilmu dan berakhlak membina masyarakat yang stabil. Imam Al-Ghazali mempertahankan ajaran ahli sunnah. Beliau adalah pembela utama akidah Islam yang murni. Beliau mengkritik fahaman falsafah yang bercanggah dengan akidah Islam. Melalui pendekatan gabungan dalil wahyu dan hujah akal, kesannya akan mengukuhkan akidah umat dan mencegah penyimpangan. Ini sangat penting untuk kestabilan kepercayaan kita. beliau juga memberi kefahaman yang jelas tentang tauhid dan akhlak. Tujuannya untuk memahami peranan akidah dalam kehidupan seharian. Kesannya masyarakat lebih mantap dalam pegangan agama dan nilai moral. Pembinaan tamadun bermula dengan pembiaan hati. Hati yang bersih melahirkan tindakan yang adil. Akhlak menjadi asas kestabilan dalam negara. Pemimpin berintegriti pula menjamin keadilan sosial. Rakyat pula bertanggungjawab mewujudkan keharmonian. Nilai ihsan berperanan menguatkan perpaduan. Kesannya keamanan lahir daripada keadilan dan integriti. Akhirnya membentuk masyarakat madani yang harmoni. Pendekatan Imam Al-Ghazali relevan dalam pendidikan sivik hari ini. Imam Al-Ghazali menekankan akhlak sebagai asas pendidikan sivik. Beliau amat menekankan pembentukan karakter dan tanggungjawab sosial. Pendidikan sivik akan membentuk rakyat beretika dan integriti. Kesannya masyarakat bersatu, aman dan bertanggungjawab. Akhir sekali masyarakat madani berakhlak terpuji dan ilmu berintegriti. Sekarang ni kita boleh lihat isu keruntuhan akhlak semakin membimbangkan. Contohnya kes buli cyber yang menyebabkan mangsa mengalami tekanan mental dan kemurungan. Ramai remaja guna media sosial untuk menghina, menyebarkan fitnah dan membuka aib orang lain tanpa rasa bersalah. Dan itu, budaya menipu dalam peperiksaan dan plagiat tugasan juga makin menjadi-jadi kerana terlalu mengejar keputusan cemerlang. Bukan itu sahaja, kita juga menyaksikan budaya hedonisme. Remaja terlalu obses dengan hiburan, konsep melampau dan gaya hidup bebas sehingga mengabaikan batas agama. Dalam kalangan orang dewasa pula, kes rasuah dan salah guna kuasa semakin kerap dilaporkan. Punca ialah tamak dan cinta harta. Ada yang sanggup mengkhianati amanah demi kemewahan. Budaya materialisme juga menyebabkan masyarakat menilai kejayaan berdasarkan wang, kereta mewah dan populariti, bukan akhlak. Apabila nilai agama diketepikan, perkara salah mula dianggap normal. Menipu dianggap bijak, rasuah dianggap peluang, dan maksiat dianggap kebebasan. Menurut Imam Al-Ghazali, semua ini berpunca daripada hati yang dipenuhi cinta dunia dan hawa nafsu. Apabila hati tidak disucikan, maka lahirlah sifat riak, hasad, takabur dan tamak. Perkara ini yang akhirnya merosakkan individu dan masyarakat. Kita semua perlu sedar dan ubah sebelum terlambat. Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa punca utama keruntuhan akhlak ialah penyakit hati. Antaranya ialah riak. Riak adalah melakukan kebaikan untuk dipuji, bukan kerana Allah. Hasad pula menyebabkan seseorang dengki melihat kejayaan orang lain. Takabur menjadikan seseorang rasa dirinya sentiasa betul dan enggan menerima teguran. Penyakit hati ini mendorong individu melakukan rasuah dan penipuan tanpa rasa bersalah. Apabila hawa nafsu menguasai diri, akal tidak lagi memandu tindakan. Sebab itu ada orang berilmu tinggi tetapi tetap terlibat dalam salah laku. Imam Al-Ghazali menyebut bahawa hati ialah raja bagi seluruh anggota. Jika hati rosak, seluruh kehidupan akan rosak.
Ada budak marah ibu bapa. Sabar sikit, duit tak ada banyak. Masyarakat pada hari ini semakin hilang akhlak dan adab. Sebab itulah Imam Al-Ghazali menegaskan bahawa punca utama keruntuhan akhlak ialah penyakit hati. Kesan pertama penyakit hati ialah hilangnya integriti dalam masyarakat. Kedua, wujud perpecahan kerana masing-masing mementingkan diri. Ketiga, generasi muda hilang arah tuju dan mudah terpengaruh dengan budaya negatif. Imam Al-Ghazali menyatakan bahawa tamadun boleh runtuh apabila akhlak masyarakat rosak. Jika rasuah menjadi budaya, sistem negara akan lemah. Jika fitnah menjadi biasa, hubungan sesama manusia akan hancur. Jika materialisme menguasai fikiran, nilai rohani akan terpinggir. Ini membuktikan bahawa krisis akhlak bukan isu individu semata-mata, tetapi isu sosial dan negara. Jadi, apa penyelesaian menurut Imam Al-Ghazali? Beliau menekankan konsep tazkiyatun nafs iaitu penyucian jiwa. Proses ini melibatkan muhasabah diri, taubat dan mengawal hawa nafsu. Betul. Selain itu, memperbanyak ibadah dan biasakan diri dengan sifat mahmudah seperti sabar dan amanah. Perubahan mesti bermula dari dalam diri sebelum kita mengubah masyarakat. Pendidikan akhlak perlu diberi keutamaan sejak kecil. Jika hati dibina dengan baik, tindakan juga akan baik. Kesimpulannya, walaupun zaman berubah dan cabaran masyarakat semakin kompleks, penyelesaian kepada keruntuhan akhlak tetap sama, iaitu kembali kepada penyucian hati dan pembentukan akhlak mulia seperti yang diajar oleh Imam Al-Ghazali. Dengan memperbaiki hati dan mengamalkan nilai seperti ikhlas, amanah dan tanggungjawab, individu dapat membentuk diri yang baik serta menyumbang kepada masyarakat yang lebih sejahtera. Terima kasih kerana menonton. Semoga bermanfaat.